Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Hari ini kita nak belajar berkenaan dengan kemahiran berkomunikasi. Kamu boleh tengok dalam modul yang cikgu baru bagi, modul baru, modul yang nombor 2. Okey, kemahiran komunikasi ni adalah kemahiran kita nak persembahkan maklumat yang kita dapat dalam penyiasatan ataupun dalam eksperimen ke dalam bentuk yang orang boleh faham. Orang tengok, orang tahu apa benda yang kamu buat, ya. Okay, so untuk persembahkan maklumat ni, kita boleh persembahkan dia dalam bentuk lisan. Kita bercakap dalam bentuk jadual, graf, rajah dan sebagainya lah. Carta boleh, pamphlet, brochure, itu pun adalah sebahagian daripada kemahiran berkomunikasi. Tapi dalam kelas yang biasa kita gunakan adalah jadual, kan. Jadual ni memang selalu kamu nampak dalam kelas cikgu. Okey. Sekarang cikgu nak tunjukkan kepada kamu satu penyiasatan ataupun satu eksperimen yang kita jalankan. Kita boleh pamerkan maklumat yang kita dapat tu ke dalam pelbagai bentuk. Okey. So kat sini cikgu tunjukkan dua contoh, ya. Okay, berkenaan dengan eksperimen yang dijalankan oleh murid tahun 3 Excellent untuk mengkaji kebolehan 3 jenis kertas tisu yang sama saiz untuk menyerap air. Okey, keputusan daripada eksperimen tu telah dipamerkan ataupun telah ditunjukkan dalam bentuk jadual, ya. Okey, so ni ada jenis kertas tisu, okey, A, B, C. Saiz kertas tisu sama saiz. Okey, so dia punya bilangan ataupun luas permukaan kertas tisu ni samalah 225 cm padu dan isi padu air yang diserap dalam unit mililiter, 10 ml, 15 ml dan 20 ml. Okey. So dalam bentuk jadual ni sebenarnya kita boleh pindahkan ataupun kita boleh pamerkan dalam satu lagi bentuk yang berbeza, ya. Okay. Contoh dalam jadual dalam modul kamu tu, okay, di bawah jadual tu sebenarnya adalah graf ataupun kita panggil sebagai carta palang. Carta palang pun boleh ataupun graf palang pun boleh, ya. Okay. So, graf ni dia sebenarnya dia menunjukkan maklumat yang sama, ya. Okey. So yang ni, tengok, ya, tulisan yang berwarna oranye ni jenis kertas tisu. Kita boleh pindahkan dia ke dalam graf ni, ya. Kedudukannya adalah di bawah ni, ya. Okey, ada dua paksi, ya, yang menegak ni, yang garisan hitam ni ada dua paksi, ya. Okey, yang ni paksi melintang, yang ni paksi yang menegak. So apa yang berada di sebelah kiri ni, kedudukan dia mesti berada di sebelah bawah ni. Okey, sama je. Jenis kertas tisu. Sini pun sama. Jenis kertas tisu. Okey, jenis A, B, C. So cikgu dah letakkan di sini A, B, C. Okey, seterusnya kamu tengok tulisan yang berwarna ungu ni, yang berada di sebelah kanan ni, isi padu air yang diserap. Okey, sama je di sini, isi padu air yang diserap. Okey, nombor 10, 15, 20. So nombornya ada di sini, ya. So cara membacanya sama je sebenarnya. Okey, jenis A, nilai ataupun isi padu air yang diserap adalah 10 ml. Okey, sini jenis A. Okey. So 10 ml berada di antara tengah-tengah, ya, antara nombor 8 dan 12 ni. So sebab tu kedudukannya berada di sini. Okey, yang ni B. Jenis B, isi padu air yang diserap adalah 15 ml. Okey, so sini adalah B, B-nya di sini dan 15 ml beradanya di sini, ya, sebelum nombor 16. Okey. Jenis C dan 20 ml. So sini 20 sebaris, ya. Okey, kalau kamu tengok betul-betul dekat dengan graf tu ada garisan petak-petak tu, ya. Tu untuk memudahkan kita nanti nak ukur ataupun kita nak buat graf. Okay, cikgu tunjukkan kamu contoh kat muka surat 3 tu ada soalan yang pertama tu. Cikgu akan tunjukkan
contoh macam mana nak buat. Nanti kamu akan buat untuk soalan di muka surat 4 ya. Soalan nombor 2 tu kamu akan buat sendiri. Sebelum kita nak buat jadual ni, perkara pertama adalah kamu perlu untuk menganalisis maklumat. Apa yang ada di dalam maklumat tu yang diberi tu, kita akan tengok, baca, faham. Lepas tu kita akan cari apa yang sesuai untuk diletakkan dalam jadual ya. Okey. Aida menjalankan penyiasatan mengenai pertumbuhan anak itik. Berikut merupakan pemerhatian yang diperolehi ya. Pada minggu pertama, berat anak itik adalah 50 gram. Berat pada minggu kedua meningkat menjadi 150 gram dan 250 gram pada minggu yang ketiga. Kalau kamu perhatikan dalam penyataan tu ya, dia ada perkataan yang berulang-ulang ya. Okey. So, yang ni ya. Minggu. Minggu pertama, minggu. Minggu kedua, minggu lagi. Minggu yang ketiga ya. Dia ada minggu pertama, minggu kedua dan minggu ketiga. Okey. Seterusnya yang berulang ya di sini adalah berat. Berat anak itik. Berat anak itik. Okey. Dan ada nilai beratnya di situ 50 gram, 150 gram dan 250 gram. So, kita dah analisis. Ada maklumat minggu yang berulang-ulang dan juga maklumat berat anak itik ni pun berulang-ulang ya, dia punya nilainya. Jadi kat situ, untuk mudahkan kamu ya, apa benda yang berulang-ulang dalam penyataan, itu adalah maklumat yang mesti ada dalam jadual. So, nak buat jadual pastikan ada pembaris ya. Pembaris mesti ada, pensel yang tajam. Okay. So, mulakan dengan buat rangka. Okay, buat rangka jadual ya. Okay, sebabkan ada dua perkara yang berulang-ulang di situ, jadi cukup untuk kamu ada dua bahagian macam ni. Buat besar-besar pun tak apa, semuat-muat yang dalam kawasan yang kosong tu. Jangan kecil. Kalau kecil nanti susah kamu nak tulis maklumat ya, sebab nanti tak muat lah. So, dapat ya, ada rangka jadual ni lebih kurang beginilah nanti kamu akan buat. Okey. Yang tadi kalau kamu tengok pada muka surat 2 tu ya. Okey, nampak tak? Yang berwarna oranye tu berada di sebelah kiri. Yang berwarna ungu ni berada di sebelah kanan. Okey, sama je. So, yang warna oranye di sini ni minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga ni. Okey, perkataan yang sesuai ataupun maklumat yang sesuai kita nak letak adalah minggu. So, di sini ya, ejalah minggu. Okay. Di sini yang warna ungu ni. Okay. Berat anak itik. Okay. Unit. Okay, ni unit dia, gram ni. Gram. G. Okay, letak huruf G pun boleh. Kalau nak letak gram, GRAM pun boleh ya. Okay, so katakan bila kamu buat jadual ni, okay, cikgu bagi contoh ya. Kalau tulisan kamu tak muat ya, ni yang kamu kena buat. Lepas tu macam kelas-kelas sebelum ni, cikgu pesan dah jangan garis dulu di bahagian bawah. So katakan ya, tak muat ya, macam ni. Berat anak itik. Okey, tak muat ni nak letak unit. So unitnya berada di bawah macam ni, gram. Pun boleh diterima. Selepas sahaja tajuk ataupun maklumat ini telah ditulis, baru kamu gariskan di bahagian bawah. Okey. Okey. Kemudian tulis balik ni minggu pertama. Okey, minggu pertama kat sini kamu boleh tulis perkataan pertama. Pertama, berat dia adalah 50 gram. So, di sini 50. Perlu ke nak tulis unit gram ni? Tak perlu ya. Sebabnya setelah adanya, kita tulis di bahagian atas ni. Jadi, di bawah ni tak perlu tulis lagi ya. Tidak perlu ada pengulangan. Okay. Selepas dah tulis, garis. Kasi ingat, tulis
Habis tulis garis. Habis tulis garis. Okey. Kemudian kamu ikut. Okey, kamu sambung je terus ya. Kedua nilainya 150 gram. Sama je. Di sini 150 gram. Kemudian garis. Bila kamu garis, kamu pastikan ya bahagian sini dengan bahagian yang di sini besarnya lebih kurang. Jangan satu tu terlampau besar, yang barisan di bawahnya terlampau kecil. Dia nampak tak kemas ya. Seterusnya minggu yang ke-3. So di sini tulis ke-3. Biasakan mulakan dengan huruf besar ya. Nilainya adalah 250. So yang ni yang terakhir. Gariskan. Ada 3 minggu kat sini. 1, 2, 3. So sama 1, 2, 3. So bacaannya 50, 150, 250. Jadual kamu ni dah nak hampir siap ya. Okey. Sekarang ni tengok pula di bawah ni, garisan yang kita buat ni ada lebih-lebih ni kan. Apa nak buat? Padam. Padam. Padam bersih-bersih supaya jadual kamu yang kamu persembahkan tu kelihatan kemas. Okay, penting ya untuk kita nampakkan jadual kita ni dalam keadaan yang kemas untuk memudahkan orang lain untuk membacanya. Buat penat-penat dia dah pamerkan jadual dalam maklumat tu dalam jadual, sekali orang tak boleh baca tak guna juga. Okey. So, ni je. Inilah jadualnya. Tak susah kan? Senang je. So, nanti siapkan muka surat yang ke-4.